Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Muka surat yang ke-6. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kelima, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, iaitu bahawasa Allah Ta'ala itu tiada berkehendak kepada zat yang menempati Allah Ta'ala pada zat, maka bukan Allah Ta'ala itu arad yang menempati ia pada jauhar seperti menempati sifat putih pada jauhar kapas, dan tiada pula Allah Ta'ala itu berkehendak kepada mereka yang menjadikan dia, bahkan ia yang menjadikan segala perkara. Mustahil lawannya, iaitu berkehendak kepada zat atau kepada yang menjadikan dia. Dan dalil berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, bahawasanya jikalau tiada berdiri ia dengan sendirinya, hanya berkehendak kepada zat, nescaya adalah ia sifat bagi zat itu, dan keadaannya sifat itu mustahil, kerana telah sabit bersifatnya dengan beberapa sifat, dan sifat tiada bersifat atau jikalau tiada berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, hanya berkehendak ia kepada yang menjadikan, nescaya adalah ia baharu, dan baharunya itu mustahil kerana telah sabit sedianya, maka sabitlah berdirinya dengan sendiri, dengan makna terkayanya daripada zat dan daripada yang menjadikan, tiada dengan makna terbetul perdiriannya dengan ketiadaan seorang membangkit akan dia, kerana demikian itu mustahil, kerana menyerupai dengan makhluk. Keenam wahniyah. Ta'ala nafsi. Ni kita tambahkan, tingkatkan lagi kefahaman kita. Kita ngaji dah ni. Kita tambahkan lagi. Lain kitab, lain cara hurai. Jadi kita tengok cara hurai itu lagi bertambah kefahaman kita. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Itu kita tahu dah. Maknanya qiyamuhu ta'ala binafsihi itu artinya Allah berdiri dengan sendirinya. Iaitu maksud berdiri dengan sendirinya itu, bahawasa Allah Ta'ala
itu tiada berkehendak kepada zat. Macam ingat balik sifat yang ta'ala binafsihi, dua tafsirannya ataupun dua kefahaman dan maknanya itu. Iaitu yang pertama nak menyatakan bahawa Allah itu bukan sifat, tapi Allah itu zat. Yang memerlukan tempat berdiri itu ialah zat. Zat tidak memerlukan tempat berdiri. Yang kedua, Allah tak memerlukan apa-apa pun untuk menjadikan zatnya ataupun menjadikan dirinya. Itu dua tu. Jadi penerangan Syekh ni, Syekh Wan Ahmad ni dalam kitab Falah ni macam mana? Dia kata maknanya itu bahawa Allah Ta'ala itu tiada berkehendak kepada zat. Allah tak perlukan zat yang menempati Allah Ta'ala pada zat. Allah tak perlukan zat, Allah tak berkehendak kepada zat untuk menempatikan Allah Ta'ala. Maksud menempati itu menempatkan dia. Allah tak perlu nak ditempatkan dia atas zat, sebab Allah tu zat. Yang memerlukan tempat zat ni adalah sifat. Jelas lah. Itu maksud dia. Maka bukan Allah Ta'ala itu arat. Allah bukan arat. Arat tu apa dia? Kita belajar dari tu. Apa tu arat? Arat tu sifat bagi makhluk. Jadi kalau arat, dia perlu berdiri kepada zat ataupun kita panggil juga jirim. Kan? Jadi dia kata sini Allah bukan arat. Kalau Allah arat barulah perlu berdiri kepada zat. Tapi Allah bukan arat. Bila bukan arat tak perlulah berdiri pada zat. Itu maksud dia. Yang menempati ia pada jauhar. Arat tu dia memerlukan tempat untuk dia nak berdiri, iaitu jauhar. Jauhar tu nama lain bagi jirim. Seperti menempati sifat putih pada jauhar. Dia buat contoh macam putih. Putih tu sifat. Jadi putih tak boleh berdiri sendiri. Putih kena berdiri atas jirim ataupun zat sesuatu tu. Yang buat dipakai nama sini jauhar. Sama je. Jauhar dengan jirim tu sama. Jadi dia buat contoh putih tadi perlu berdiri atas jauhar, baru boleh putih tu berdiri. Jadi Allah tak begitu. Maknanya bila Allah tak begitu, Allah tak perlu berdiri atas jauhar. Allah tak perlu berdiri atas zat. Allah tak perlu berdiri atas jirim ke apa ke, tak kisahlah apa nama pun. Kerana Allah berdiri dengan sendirinya. Itu maksud dia. Dan tiada pula Allah Ta'ala itu berkehendak kepada mereka yang menjadikannya. Itu makna yang kedua. Bila Allah tak perlu berdiri atas zat, jauhar atau apa sebagainya, dalam masa yang sama Allah tak memerlukan sesuatu yang lain untuk menjadikan dia. Itulah penerangan qiyamuh binafsi. So kalau mengajar, bila sampai kat sifat kelima qiyamuh binafsi, jangan lari daripada dua ni. Pegang elok-elok. Allah bukan sifat, Allah memerlukan yang pertama. Yang kedua, Allah tak perlu siapa-siapa untuk menjadikan dia ataupun tak memerlukan fa'il untuk menjadikan dia. Itu je. Kemudian cara hurai ikutlah macam mana nak buat contoh ke apa ke. Tapi poin dia, itulah dia poin dia. Berkehendak kepada mereka yang menjadikan dia. Bahkan ia yang menjadikan segala perkara. Yang ni dia tahqiq. Allah tidak memerlukan sesuatu untuk menjadikan dia, tapi Allah lah yang menjadi sesuatu. Tambah penekanan. Jadi nak bawa lawan dia, mustahil dia, iaitu berkehendak kepada zat. Allah memerlukan zat, itu perkara mustahil. Allah tak, sebab yang memerlukan zat itu adalah sifat. Atau kepada yang menjadikan dia, mustahil juga. Allah memerlukan sesuatu untuk jadikan dia, mustahil. Kenapa mustahil? Baru dia bawa penerangan dia dan dalil, bukti. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, bahawasanya jikalau tiada. Nampak macam pagi tadi kita terang, bawa perkataan kalau, batu bawa perkataan mustahil. Jikalau tiada berdiri ia dengan sendirinya, kalau Allah tak berdiri sendiri, hanya berkehendak kepada zat dan Allah memerlukan zat, nescaya adalah ia sifat. Kalau Allah memerlukan zat, maknanya Allah sifat lah. Tu maksud dia. Dan kalau Allah sifat, lemahlah Allah sebab dia sifat je.
Macam mana sifat boleh berkuasa? Macam mana sifat boleh nak menjadikan sesuatu sedang dia sifat? Kan? Contohnya, gagahnya meja ni boleh jadi meja, boleh letak kitab atas dia, boleh letak cawan ke atas dia. Gagah dia bukan kerana sifat meja ni warna coklat. Coklat tu kan sifat dia, warna dia. Jadi gagah meja ni bukan sebab sifat coklat tu. Gagah dia sebab dia meja, dia kayu. Gagah tu kerana zat. Jadi kalau Allah sifat, mana tak gagah lah. Dia sifat aja. Jadi mustahil. Akal tak boleh terima. Jadi Allah bukan sifat. Bila Allah bukan sifat, maknanya Allah tak memerlukan zat, kerana sifat yang memerlukan zat. Itu jawab dia. Nescaya adalah ia sifat, mustahil. Bagi zat itu. Dan keadaannya sifat itu mustahil. Ni dia buat contoh pula. Kalau betul lah Tuhan tu sifat, mustahil. Kerana apa mustahil? Telah sabit bersifatnya dengan beberapa sifat. Takkan sifat atas sifat. Kita dah pegang bahawa Allah itu bersifat. Tiba-tiba Allah tu sifat. Macam mana Allah tu sifat, kemudian bersifat? Sifat atas sifat, mana boleh? Yang bersifat itu mesti zat. Tu dia nak terang macam tu lah. Cara dia terang tu. Kerana telah sabit bersifatnya dengan beberapa sifat. Dan sifat tiada bersifat. Tu jenuh sifat. Pening pula. Tu kena baca pelan-pelan. Dan sifat tiada bersifat. Kalau Tuhan tu sifat, ataupun setiap sesuatu yang dipanggil sifat, dia tiada bersifat. Sebab dia sifat dah. Sebab apa dia nak bersifat lagi? Yang bersifat itu mesti zat. Itu yang dia nak masukkan. Itu yang banyak sifat-sifat tu. Kita kalau tak faham, pening. Bersifat tiada sifat. Sifat. Aku pun tak faham. Cuma itu kita batu baca biar pelan-pelan. Itu dia kena tahu nak kaedah nahu surah dia tu. Cari mana domainnya, mana atofnya. Supaya nampak tang mana ayat tu. Koma dia tang mana. Dan sifat tiada bersifat. Tu. Atau dia buat atau lagi. Dia buat contoh lain pula. Jikalau tiada berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Kalau Allah tak berdiri sendiri, yang ni dia buat contoh yang kedua. Tadi yang pertama tu, yang nak mengatakan bahawa Allah bukan sifat, Allah tu zat. Ini yang kedua, ini Allah memerlukan zat yang lain untuk jadikan dia. Dia nak sangkal yang tu. Jadi dia buat contohnya. Jadi kalau kita kata Allah tak berdiri dengan sendiri, hanya berkehendak ia kepada yang menjadikan. Kalau Allah memerlukan sesuatu untuk jadikan dia, jawabnya nescaya adalah ia baharu. Kalau macam tu makna Allah baharu. Sebab setiap baharu itu dijadikan. Kalau Allah berhajat kepada sesuatu untuk menjadikan dia, maknanya Allah baharu juga. Tu maksud dia. Apa makna baharu? Berubah-ubah. Tu. Kemudian dia terang pula, dan baharu itu mustahil. Mustahil nak kata Allah tu baharu. Kerana apa mustahil? Kerana telah sabit sedianya. Sedianya sini makna kidam. Kerana kita telah tetapkan Allah itu kidam. Apa makna kidam? Tak ada permulaan. Jadi kalau kita kata Allah baharu, maknanya Allah ada permulaan. Sebab setiap yang baharu itu berubah-ubah. Makna berubah-ubah itu daripada tak ada kepada ada. Sedangkan Allah bukan daripada tak ada kepada ada. Allah ada dengan adanya, tanpa didahului dengan tiada. Jadi mustahil mengatakan bahawa Tuhan itu baharu. Kerana apa? Kerana kita telah menetapkan Allah itu kidam, yakni sedianya. Maka sabitlah berdirinya dengan sendiri. Maka barulah iktikad kita mantap, pegang kemas sebab dalil kita kuat. Barulah kita yakin bahawa Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Bapa mu boleh kata Allah berdiri dengan sendirinya? Yang kita hurai-hurai panjang-panjang tadi tu. Nak hurai balik letih lah. Faham yang itu. Dia maknanya dia cari jawapan last sekali. Dia korek last sekali baru dia buktikan. Macam tu. Dengan sendiri, dengan makna terkaya. Apa makna terkaya? Itu kita dah terang dah. Kalau baca kitab lama berkait dengan soal akidah, bab tauhid, jumpa perkataan Allah terkaya. Apa makna terkaya? Maknanya tidak memerlukan apa-apa. Itu maksud terkaya. Bukan kaya yang kita faham kehidupan duniawi kita ni. Tu kaya tu banyak duit.
Kan? Dia tak kaya lagi. Kalau betul dia kaya, tak payah duit lah. Allah yang sebenar-benar terkaya. Sebab apa terkaya? Kerana Allah tak perlukan apa-apa. Batu macam kita makhluk, kita pakai perkataan kaya. Dia tu kaya. Kaya, tapi bukan terkaya. Kalau dalam bahasa Melayu kita tambah ter tu, maknanya menunjuk paling. Terjauh, tertinggi. Jadi terkaya Allah. Kita kaya je, bukan terkaya. Terkaya Allah. Kerana apa? Tak memerlukan apa-apa. Terkayanya daripada zat, maksudnya Allah tidak memerlukan zat. Tu maksud dia, terkaya daripada zat. Dan daripada yang menjadikan. Dan Allah terkaya daripada yang menjadikan. Artinya Allah tidak memerlukan sesuatu untuk menjadikan. Jadikan apa? Dirinya. Tiada dengan makna terbetul perdiriannya. Bukan makna dengan betulan perdiriannya. Maksudnya begini, bukan dengan makna Allah jadikan diri dia. Faham? Ayat tu orang salah faham. Baguslah kitab ni dia hurai macam tu. Maknanya jangan pula kita faham, kita kata Allah tak memerlukan siapa untuk jadikan dia. Okey, clear dah tu, mantap dah akidah. Tiba-tiba orang pun tanya, jadi maknanya Allah jadikan diri dia lah. Yalah, habis. Jadi jangan pegang kata Allah jadikan dirinya sendiri. Dah. Itu betul. Kalau Allah jadikan diri dia, maknanya Allah pun dijadikan oleh dirinya sendiri. Maknanya bila dijadikan, itu tak jadi juga. Jadi bukan menjadikan dirinya. Mana Allah ada? Allah ada dengan adanya. Cukup sakat tu. Dia tanya lagi lempang. Tanya. Iman kita. Jangan bebe. Cukup amantu billah. Cukup aku beriman kepada Allah. Macam mana memang kita tak dalam kita kata Allah ada dengan itu jawapan. Allah ada dengan menjadikan diri. Jangan cakap. Dengan terbetul berdirinya, dengan ketiadaan seseorang membangkit akan dia. Maksudnya bukan dengan ada satu orang membangkitkan Allah. Jadi sama juga bila kita lafaz Allahu Akbar, maknanya kita membesarkan Allah. Maksud membesarkan Allah bukan makna mula-mula Allah kecil, lepas tu kita takbir Allah besar. Bukan. Allah memang tetap besar dah dengan kebesarannya. Kita cuma membesarkannya di dalam hati kita, supaya dalam hati kita biar nampak yang paling besar dalam hati ni Allah. Sama tak? Allah tak tauhid kan? Tapi tauhid Allah memang sudah tahu, Allah memang sudah Allah. Tapi kita menunggalkan, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah itu dari sudut hati kita. Kerana hati kita belum lagi bulat mengesakan Allah, maka kita mengaji ni tujuan untuk membulat hati kita Allah saja dalam matlamat kehidupan kita. Itu maksud dia. Macam makhluk lain, Perdana Menteri, kita undi dia. Saya mengundi dia. Maksud mengundi dia, kalau kita tak undi, dia tak dapat. Dengan sebab kita undi baru dia dapat. Itu makhluk. Ada pun Allah, mu esakan Allah ke, mu takbirkan Allah ke, mu tasbihkan Allah ke, mu tanzihkan Allah ke, atau mu tak buat, Allah tetap mulia, Allah tetap tanzih, Allah tetap besar, Allah tetap agung, semua Allah tetap. Walaupun tak ada seorang manusia pun membesarkan Allah. Contoh. Itu maksud dia. Itu maksud Allah tak memerlukan apa tadi tu. Tak ada dengan ketiadaan seorang membangkit akan dia. Kerana demikian itu mustahil. Kerana ianya mustahil. Kalau Allah memerlukan orang untuk nak besarkan dia, untuk mengagungkan dia, untuk memuliakan dia, maknanya Allah pun lemah lah mula-mula. Bila orang mulia baru dia jadi mulia. Tak. Macam kita dimuliakan, kerana asal kita hina juga. Kemudian bila orang mulia baru jadi mulia. Kalau tak ada siapa mulia, hina juga kita. Macam itulah. Kita tu lemah, asal lemah. Allah tidak asal lemah.
Bila tak berasal lemah, tak berhajat kepada sesuatu untuk meninggikan dia. Kerana dia sudah tinggi. Kerana menyerupai. Contoh ni macam ni lah. Orang tu memang badan dia tinggi, dia tak perlu kepada siapa-siapa untuk nak kata dia tinggi, sebab dia memang tinggi dah. Betul tak? Dia tinggi, lepas tu dia kata, pujilah aku tinggi. Kalau orang puji pun memang dia tinggi dah kan? Jadi dia tak berhajat. Orang puji-pujilah. Orang nak kata tingginya dia. Orang tak kata, kalau orang tu kata pendek pun, dia jadi pendek tak? Tak, dia tetap tinggi. Cuma dia pandang bodoh lah. Bodoh, aku tinggi kata pendek. Macam tu je lah. Sama macam hari ni. Nah, bila Allah tu besar, tu hebat, Allah tu agung, tiba-tiba ada orang memperkecilkan Tuhan. Ada orang memperendah-rendahkan Tuhan. Apa Tuhan pandang pada dia? Aku hebat, aku agung, tiba-tiba mengkecilkan aku. Sikit aku tak heran. Macam tu. Macam orang yang badan dia tinggi tadi tu lah. Orang kata dia pendek pun dia tak heran, sebab memang badan dia tinggi. Nak kisah dia. Orang kaya, duit banyak, kereta mewah-mewah, rumah banglo besar. Betul orang kata dia miskin. Dia buat kisah dia. Lantak 100 kali hang kata aku miskin pun aku memang kaya. Dah. Macam tu. Nampak kebodohan je lah. Sebab tu dipanggil jahil. Dia tak nampak Tuhan maha kaya. Dia tak nampak Tuhan tu maha hebat. Dia tak nampak Tuhan tu maha agung. Tapi dia nampak makhluk hebat. Tu panggil jahil. Tu panggil bodoh. Macam tadi lah. Orang tu kaya, miskin. Bodoh lah. Macam tu. Itu panggil jahiliah. Kerana demikian itu mustahil. Kerana menyerupai dengan makhluk. Kerana kalau Tuhan itu jadi baharu atau memerlukan sesuatu untuk tolong dia, bangkitkan dia, membesar, mengagungkan dia, maka Tuhan itu menyerupai makhluk. Kerana makhluk memerlukan seorang untuk sokong dia, untuk puji dia, untuk angkat dia, kan? Untuk hidupkan dia dan sebagainya. Itu makhluk. Jadi Tuhan tak begitu. Tuhan begitu, mana Tuhan sama dengan makhluk. Maka akal tak terima. Kita berhenti dekat itu. Sampai ke-6, wahdaniyah. Itu kitab Unwanul Falaq. Kemudian kita sambung Kifayatul Muhtaj. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, berhenti kat mana tadi? Dan tiba-tiba adalah pada asalnya 4 sungai. Dan adalah pada cawang ni bukan yang tu. Ni. Dan tiba-tiba adalah pada asalnya 4 sungai pula. Okey, bila dia sebut pula, maknanya 4 sungai yang lain pula. Bukan yang kita baca pagi tadi tu, yang ni lain pula. Ada pula sungai lain pula. Jadi 4 sungai pula. 2 sungai tersembunyi dan 2 sungai nyata. 4 sungai lain pula ni. 4 sungai ni. 2 sungai ni nyata, maksud nyata boleh dilihat. 2 lagi sungai tersembunyi, kata Nabi. Apa sungai ni? Maka sabda Nabi kata, apa sungai ini ya Jibril? Wahai Jibril, ni sungai apa? Maka katanya, ada pun 2 sungai yang tersembunyi itu, maka iaitu 2 sungai di dalam syurga. Dia ada 4 sungai, 2 nyata, 2 tersembunyi. 2 sungai yang tersembunyi itu, kata Nabi, itulah sungai yang di dalam syurga. Satu namanya Salsabil dan satu lagi namanya Zanjabil. Kalau insya-Allah Allah takdirkan kita ahli syurga, dapatlah kita bertemu dengan 2 sungai ini. Satu namanya Salsabil, satu lagi namanya Zanjabil. Okey. Sungai itu. Maka di sungai yang zahir itu, sungai zahir maknanya sungai yang nampak, sungai yang nyata tadi. Tadi yang Salsabil dengan Zanjabil ni sungai tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Sebab dalam syurga kita mana boleh nampak lagi syurga. Maka dia tersembunyi. Adapun sungai yang nyata, sungai yang memang boleh nampak, tak payah kata Nabi dengan kita nampak. Apa dia? Iaitu sungai Nil dan Furat. Tahu sungai Nil dengan Furat? No, dekat apa nama atas sana, kat tanah Arab tu. Ada dia jadi 2 cabang. Satu sungai Nil, satu namanya sungai Furat. Search lah kat Google.
Sungai ini dengan sungai Furat. Jadi sungai ini dengan sungai Furat tu sungai yang ada power, ada hikmahnya, sebab sungai itu dikisahkan dalam Isra' Mi'raj. Jadi bukan sebarangan sungai. Dan melihat pula Nabi SAW akan Jibril pada Sidratul Muntaha. Okey, kemudian Nabi nampak malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Ni kita masih lagi kisah yang bersambung pada pagi tadi, yakni masih lagi di kawasan Sidratul Muntaha tu, dekat-dekat situ. Apa yang Nabi nampak? Akan rupanya yang asal atau yang asli. Malaikat Jibril pada awal masa dekat bawah apa semua tu, malaikat Jibril menyerupai manusia. Tapi bila sampai kat Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tukar rupa dia, rupa asli. Rupanya yang sebenar. Masa tu Nabi melihat. Sebab tu dalam riwayat, Nabi melihat rupa malaikat Jibril yang sebenar 2 kali. Satu semasa penerimaan wahyu, yang kedua masa Sidratul Muntaha. Dalam suratul Najmi ada sebut. Dan adalah baginya 600 sayapnya. Malaikat Jibril ada 600 sayap, 300 kanan, 300 kiri. Dan satu-satu sayapnya memenuhi akan alam ini. Setiap satu sayapnya kalau dibuka satu je, bukan semua, satu je. Buka satu, tutup alam, bukan tutup bumi je. Bumi bukan alam je, bumi ni sebahagian alam. Alam ni luas lagi. Galaksi, segala planet tu panggil alam. Jadi kalau mereka buka satu sayap, alam semua tutup. Bukan sekadar matahari ke apa, galaksi, planet semua tutup habis. Maknanya besar sungguh malaikat Jibril itu. Kalau ada sayap dia besar tu, badan lagi besar lah. Memenuhi akan alam ini. Dan bertaburan daripada sayapnya barang yang mengherankan. Maksudnya, bila malaikat Jibril berkepak sayapnya, dia akan macam satu benda-benda jatuh daripada sayapnya. Benda yang jatuh tu mengherankan. Maksud mengherankan sini, mentakjubkan. Bila kita tengok tu tengangah, wah, macam tu. Itu maksud mengherankan tu. Hebat. Sebab bendanya cantik. Macam mana wallahu alam lah. Daripada apa tu? Dudan apa tu? Dur. Daripada dur dan yakut. Dur tu apa? Mutiara lah kot, kan? Permata. Daripada permata dan yakut. Maknanya bila dia kepak sayap dia, yang jatuh tu dur dan yakut, permata-permata tu bersinar cantik. Kemudian maka masuk ke Nabi SAW dan Jibril ke dalam syurga. Okey, masa itulah Nabi pergi lihat yang dilihat oleh mata. Apa yang Nabi nampak dalam syurga tu tak pernah nampak masa kat dunia ni. Maknanya macam mana pun kita bayang cerita syurga ni, kita takkan mampu melihatnya dengan kenyataan sebenar. Kita dengar kata bidadari ni kulit dia licin macam cermin. Kita bayang tepek cermin atas pipi ni macam ni kot. Tak. Lebih hebat daripada tu lagi. Giginya bersinar kalau bidadari tu senyum, cahaya matahari jadi malap kerana sinaran giginya lebih terang daripada sinaran matahari. Kita pun bayang, terang sangat, sakit mata. Kita bayang tu, tak sebenarnya. Lagi hebat. Macam mana orang tahu nak kata? Nah, sebab apa Nabi kata tak pernah dilihat oleh mata, kata Nabi. Nabi kata, dan tiada didengar oleh telinga, dan suasana dalam tu tak pernah dengar. Dalam riwayat dalam kitab Sayyidus Salikin kata, dalam syurga nanti dia ada bunyi-bunyian zikir. Kita dengar bunyi zikir, ada yang tasbih, ada yang istighfar, ada yang takbir, macam-macam alunan zikir akan nak kita dengar. Tetapi kalau macam kat dunia, kalau kita pasang banyak-banyak zikir, pening kepala gak, yang ni lain, ni lain, ni lain. Tapi dalam tu dia jadi tenang. Padahal macam-macam alunan. Tapi dia jadi tenang. Macam mana? Wallahu alam. Tak dapat. Tiada didengar oleh telinga. Tak pernah dengar.
Suasana dia. Dan tiada terlintas oleh hati. Macam maksud tiada terlintas oleh hati, apa saja membayang tu bukan syurga. Mu boleh bayang je lah. Tapi hakikat syurga bukan apa yang membayang, tapi lebih hebat daripada apa yang membayang tu sendiri. Apa yang kita bayang tu tak sama, tapi lebih hebat daripada apa yang kita bayang. Padahal kita bayang tu paling hebat dah, tak lagi hebat daripada tu. Maksudnya macam tu. Oleh hati manusia, maka adalah syurga itu 8. Yang ni kita kata ni. Dalam kitab Khifatul Muhtar kata syurga 8. Tapi ada juga riwayat lain kata 7. Wallahu a'lam. Yang penting Allah lebih tahu. Tak kisahlah 7 ke 8, moga-moga kita masuk syurga. 878 neraka gini. Nauzubillah. Nampak? Tak nak lah macam tu dah. Jadi tak payah terlanggar 7 ke 8. Yang penting ini nama-nama syurga lah. Terlebih afdal, lagi terlebih tinggi. Syurga tingkat paling tinggi sekali. Yang tingkat 8 sekali lah. Paling tinggi, paling afdal. Memang gitu pun, bangunan pun, kalau flat dia lain. Flat ni lagi tinggi, lagi murah. Sebab flat rendah je, paling tinggi 5 tingkat. Flat dia tahap dia, kalau kami buat projek bangunan, flat dia boleh setakat 5 tingkat. Dia tak boleh dia tu. Sebab tu flat dia tak ada lift, dia pakai tangga. Tapi bangunan yang lebih daripada 5 tingkat, dia mesti pakai lift. Itu tak nama flat dah. Dia nama apartment. Tapi lagi tinggi dan mewah, itu namanya kondo. Dan kondo ni lagi tinggi, lagi mahal. Selalunya kondo-kondo mewah paling atas sekali dipanggil penthouse. Kenapa penthouse? Atas tu saja dia punya seorang. Tu paling mahal tu. Sebab apa mahal? Sebab dia boleh tengok macam-macam. Tapi kalau jatuh, dia mati dulu, paling teruk. Tu. Sama ke? Nak dapat syurga paling atas ni memang hebat, tapi risikonya pun tinggi. Sama lah macam apartment tadi, macam kondo tadi. Kita memang cita-cita nak dapat syurga paling tinggi, tapi nak ke arah tu macam-macam ujian Allah uji kita kat dunia ni. Cabaran dia. Ingat sekarang nak jadi Tok Wali. Kan? Sebelum kata Ustaz Amit, masa kami mengaji ilmu nahwu surah dengan dia dulu, dia kata sebelum nak jadi wali kena jadi kuali, dia kata. Tengok kuali macam mana orang hentak dia, ponggung sampai hitam. Masa beli kilau. Nampak? Guna sampai berkeladak habis hitam. Lepas tu goreng pula ketuk-ketuk sampai bengkok habis. Kan? Bubuh atas api pula. Maksudnya macam tu lah. Nak jadi wali bukan senang. Kena ketuk, kena tengking, kena marah dengan tok guru dia, kena itu ujian pula macam-macam. Allah uji dengan perempuan, tengok gagal ke lulus. Kalau lulus uji dengan perempuan, Allah uji lain pula, uji dengan duit, tengok gagal ke lulus, gagal bengkok pula. Kalau lulus tambah lagi uji dengan orang nak sampailah dia lulus semua, baru layak dia menjadi arif billah. Bukan senang. Tu. Jadi paling tinggi, paling afdal, Jannatul Firdaus nama dia. Syurga Firdaus itulah syurga yang paling tinggi. Inilah syurga para nabi. Iaitu tempat ketetapan pada segala anbiya. Dalam tu semua nabi ada. Beruntunglah siapa yang dapat syurga paling tinggi ni. Sebab apa? Dahlah sonok syurga dengan bidadari tu, sonok pula duduk dengan para nabi. Kita duduk dengan ulama, duduk dengan tok guru pun sonok dah. Ini kan pula duduk dengan nabi. Allah, bayang. Kita buat kerja bawah pokok tu, lepas buat kerja makan dengan tok guru kat bawah pokok. Makan dengan tok guru pun sonok. Tak? Sonok. Selfie siap. Tok guru makan belah ni, dia duduk belah ni. Selfie. Sonok makan dengan tok guru, dia buat situ. Dia tu. Kan? Sonok dah. Lain pinggan. Kalau setalam dengan tok guru, macam lagi sonok. Kalau tok guru tolong suap, nampak? Allah manja-manja pula. Yang tu baru tok guru, baru ulama. Ini tahap nabi. Bayangkan kalau kita duduk makan dengan nabi, bukan seorang nabi, semua nabi. Jajak dengan Nabi Adam, jajak dengan Nabi Ibrahim. Betul main kejar-kejar dengan Nabi Isa. Main lompat-lompat dengan Nabi Yaakob. Allah sonoknya. Semua nabi kawan dia dalam syurga tu. Itulah syurga paling hebat dan paling best sekali bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam manalah rupa Nabi Muhammad tu. Kan? Teringin nak melihatnya. Tu. Kan? Dan segala syuhada tak cukup
syurga tu para nabi, geng syuhada dalam tu juga. Allah, para pejuang, jumpa Saidina Umar, kan? Jumpa Saidina Abbas, Saidina Hamzah yang gugur-gugur syahid tu, kita jumpa semua. Jenis berani-beraninya. Allah sonoknya. Kan? Dan solihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ini termasuk solihin itu termasuk alim-alim ulama, sahabat-sahabat Nabi yang lain, tok-tok guru, semua ada dalam tu. Allah sonoknya. Anda pernah ikuti, bukanlah masuk syurga ke apa, kan? Tapi ada satu program besar kat Putrajaya. Dia buat program besar-besaran. Dia panggil habis semua habaib daripada Yaman, Indonesia, semua. Habaib turun. Tak, bila habaib turun, ulama lain pun semua turun. Kita pergi tu berkemutih semua. Dekat Masjid Besi dia buat masa tu. Dia buat 2 kali. Anda dapat sempat pergi 2 kali. Satu di Al-Ustaz Kedah, satu lagi di Masjid Besi. Yang Al-Ustaz Kedah tu Habib Umar sendiri turun. Yang di Masjid Besi Putrajaya tu Habib Ali Al-Jufri. Tapi suasananya ya Allah, semayang sampai rapat-rapat sebab semua penuh, manusia penuh. Yang cantiknya tu semua pakai putih. Tak ada pakai jubah kala lain, semua putih. Allah. Jalan sikit jumpa ustaz ni, jalan sikit jumpa tok guru ni. Allah sonoknya. Jenuh salam, ustaz, tok guru, ulama ni. Oh sonok. Nah, kita suasana macam tu pun kita dah terasa sonok. Bayangkan duduk dalam syurga penuh dengan nabi, penuh dengan syuhada, penuh dengan solihin. Allahu akbar. Ni cita-cita tertinggi. Batu kejayaan seseorang bukan dengan memakai kereta mewah. Kejayaan seseorang bukan dengan rumahnya besar. Kejayaan seseorang boleh masuk di dalam syurga Firdaus. Itulah kejayaan yang paling hebat. Walaupun dia hidup miskin. Kedua, Jannatul Adnan. Dari sini Jannatul Adnan tidak dibicarakan keadaan dia. Hanya bicara tentang Jannatul Firdaus kerana ia yang paling hebat. Jadi maknanya bila ke bawah-bawah tu dia kurang sikit lah. Kurang bahagian apa, wallahu alam. Tapi maknanya yang paling atas tu paling hebat. Ketiga, Jannatul Khuld ataupun Khuldi. Nama dia Jannatul Khuldi. Keempat, Jannatul Naim. Ni syurga Naim. Yang kelima, Jannatul Salam, syurga As-Salam. Yang keenam, Jannatul Ma'wa. Yang ketujuh, Jannatul Jalal. Yang ke-8 bawah sekali ni. Jannatul Maqam wal Qarar. Kalau tak lipi sangat pun yang 8 pun jadilah ya. Kan? Daripada tak masuk langsung lagi naik tak? Tapi seboleh-bolehnya kita cubalah bersaing untuk duduk di syurga yang pertama. Kan? Jannatul Firdaus tu. Tapi kalau tak boleh nak pergi sangat, tak apalah, 8 pun jadilah. Nampak, daripada masuk neraka lagi teruk. Kan? Maka adalah Jannatul Firdaus itu daripada emas. Ni dia cerita Jannatul Firdaus. Syurga Firdaus emas. Dalam dia semua emas. Pintunya emas. Semua emas. Dalam tu ada katil. Katil guru. Baca dalam kitab mana? Satu sali rasanya. Penuh dengan katil. Katil emas. Sebab apa? Diletakkan katil ni apa? Tak letak lain. Sofa ke apa dah. Kerana katil ni lambang kemewahan. Macam raja-raja. Maknanya kata relax. Katil ni lambang relax. Maknanya kita kerja tak payah buat, tak ada buat apa. Tak ada nak jaga lembu dah, tak ada nak jaga kambing. Tak ada nak main kuota dah, tak ada. Letih-letih lah tu. Ni duduk dalam tu, baring atas katil tu. Ada orang urut bidadari, sini bang, sini. Urut habis, ketiak-ketiak urut. Nampak? Orang bagi makan anggur. Macam raja-raja. Allah hebatnya. Tak teringin ke kita? Tapi nak senang akhirat, kena susah dunia. Allah itu adil. Kalau dunia sudah senang-senang maksudnya Islam kena apa-apa, buat senyap, buat tak kisah, buat tak peduli. Aku malah nak gaduh-gaduh, aku malah nak bicara-bicara, janji hidup aku senang sudah. Dia nak senang-senang dunia, maka akhiratnya akan jadi susah. Dia begitu. Kalau tapi siapa yang dunianya bersusah-susah untuk agama, bukan susah buat benda lain, bukan susah dunia, bukan susah nak cari kerja, bukan, tapi susah dalam agama, menegakkan agama, mempertahankan agama, memperjuangkan agama. Baliknya bila dia susah dunia, maka senang akhirat. Bila senang akhirat, senang macam tu lah. Duduk saja dalam syurga tu. Sonok aja dalam tu. Tak ada benda yang menduka citakan. Tak ada siapa menangis dalam syurga. Sebab semuanya seronok, gelak saja.
Dan jannatu adnan itu daripada qasbul jannah. Qasbul ni pun kata ulama sejenis macam mutiara lah. Mutiara yang berkilau macam mana, wallahu alam. Dan jannatul khuldi atau khulud itu daripada marjan. Marjan pun sejenis mutiara juga. Dan jannatul naim itu daripada perak. Kurang sikit lah, makin ke bawah makin kurang sikit. Perak pun okey dah. Dan jannatul ma'wa itu daripada zabarjat. Zabarjat ni warnanya kehijauan. Warna dia macam permata. Yang hijau, nampak dia kata hijau. Dan jannatul salam itu daripada yakut yang merah. Yakut ni warna dia merah. Jannatul salam. Dan jannatul jalal itu daripada lu'lu' yang putih. Lu'lu' ni mutiara yang berwarna putih. Macam mana? Wallahu alam, susah nak kata. Dan jannatul maqam wal qarar itu daripada kasturi yang harum. Jannatul maqam wal qarar dia adalah daripada kasturi, maknanya masuknya pun ni sonok harum. Maka tiba-tiba adalah di dalamnya beberapa kubah lu'lu' yang berongga. Jadi dalam syurga tu nanti dia ada kubah. Batu seni bina Islam tu dibuat masjid bentuk kubah. Kerana ambil daripada hadis-hadis yang menceritakan tentang perihal syurga. Dalam syurga ada kubah. Dan kubah tu diperbuat daripada lu'lu' mutiara yang berwarna putih dan dia berongga-ongga, maknanya berlubang-lubang. Macam mana? Wallahu alam. Tapi cantik lah. Dapat nak digambarkan. Lu'lu' yang berlubang, yang berongga. Maka tiba-tiba aku lihat bersurat pada pintu syurga itu sedekah dengan 10 gandanya dan utang itu dengan 18 gandanya. Maka sabdanya, betapa kelakuan ini ya Jibril. Okey, baik. Ini cerita dia bila Nabi melawat syurga, Nabi lawat ke 88 syurga. Kemudian Nabi tengok pada pintu syurga itu ada tertulis sesuatu perkataan. Apa yang ditulis? Tulisan itu menulis bahawa sedekah itu mendapat 10 ganda. Di pintu tu dia tulis macam tu. Sedekah dapat 10 ganda. Dan hutang dapat 18 ganda. Saya ulang, di pintu syurga tu tertulis sedekah 10 ganda, hutang 18 ganda. Apa maknanya? Tak payah kata kita tak faham, Nabi pun tak faham. Tu yang Nabi tanya. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, betapa kelakuan ini ya Jibril, apa maknanya ini? Macam itulah maksud dia. Jawab Jibril, memberi utang terlebih afdal daripada memberi sedekah, kata Jibril. Maksudnya situ, bagi hutang lebih baik daripada bagi sedekah. Faham tak makna dia? Maknanya, kata Tok Guru Siddiq Nur masa kami mengaji kitab ni, kita bagi duit ke orang yang nak berhutang itu lebih afdal daripada kita bagi duit kepada orang yang kita nak sedekah pada dia. Kenapa? Kerana orang yang berhutang dengan bersedekah, orang berhutang itu lebih nak memerlukan duit banding orang yang menerima sedekah. Orang yang menerima sedekah, dia susah, tapi dia tak sampai tahap nak minta. Orang nak bagi, dia terimalah. Sedekah orang bagi, dia terima. Adapun orang yang nak berhutang ni, kerana dia sangat perlukan duit tu. Sebab tu dia sampai tahap nak minta hutang. Sampai nak minta untuk berhutang. Mat, bagi duit mat. Ataupun aku hutang hang lah. Sebab apa dia sampai tahap hutang? Sebab dia nak sangat pakai. Tapi atas tujuan lah. Sebab apa? Nak tambah kereta yang kedua, itu tak payah. Itu buat apa? Nah, ini macam contoh dia susah. Sampai tak ada benda nak makan kat rumah. Jadi dia minta duit kat orang, dia kata saya hutang awak lah. Nanti ada duit saya bayar balik. Itu lebih afdal. Dan lebih afdal orang yang berhutang itu kerana hatinya untuk bayar balik. Berbanding orang yang sedekah, orang yang menerima sedekah. Orang menerima sedekah, ada dia nak bayar balik sedekah. Apa dah bagi, ambil je lah. Betul tak? Kita kata kita susah, orang pun sedekah kat kita. Kita terima je lah. Berbanding satu lagi orang yang susah juga, tetapi dia minta duit ke orang dan dia niat hati nak bayar. Betapa baiknya hati dia tu.
Sebab tu orang berhutang masuk dalam asnaf zakat. Sebab dia orang yang sangat memerlukan. Jadi kiasnya maksud ayat tu, bantu orang yang lebih memerlukan lebih baik daripada orang yang sekadar memerlukan. Itu maksud dia. Sebab orang hutang tu lebih memerlukan daripada orang yang setakat menerima sedekah. Nah, jadi kalau kita nak tolong orang, carilah yang betul-betul sangat memerlukan. Bukan kadar-kadar biasa saja. Kan? Itu lebih lagi orang yang kita tolong itu lagi orang yang sangat-sangat memerlukan, lebih besar pahala dia berbanding dengan orang yang biasa-biasa memerlukan. Maksudnya macam tu. Maka katanya, kerana ni malaikat Jibril huraikanlah, maka katanya kerana yang meminta itu terkadang meminta ia padahal ada ia mempunyai. Contoh orang yang minta sedekah tadi, kadang-kadang dia minta tapi dia masih lagi mempunyai. Mempunyai itu maknanya dia ada lagi, cuma barang tu mungkin dah tinggal sikit, jadi dia minta lah orang bagi sedekah kan. Tetapi dan yang berhutang itu tiada ada ia berhutang melainkan kerana hajatnya. Jadi orang yang berhutang tu dia taklah nak berhutang melainkan dia nak sangat. Kerana apa? Kerana bukan ada, tak ada tu barang yang dia milik, tak ada terus, maka terpaksa dia berhutang. Itu lebih perlukan. Maka tolong orang macam ni 18 kali ganda berbanding dengan tolong orang yang susah tapi dia masih ada 10 kali ganda. Untuk dia. Macam Ana boleh lah nak tolong. Ana berhutang dengan BT-BTN. Kan? Kerana hajatnya adalah sungai. Habis kita berhenti situ. Kita akan sambung. Maka tiba-tiba adalah sungai. Cerita bab sungai lagi. Tak habis lagi cerita bab sungai ni. Nah, sebelum kita tutup kitab ni sajalah kita nak tengok pemikiran kita. Kenapa bila cerita tentang syurga ni banyak diceritakan tentang sungai? Kenapa tak cerita lain? Sungai. Kenapa tak cerita kereta mewah ke? Kan? Tapi bandingan itu dengan bandingan sungai. Kenapa tak cerita rumah besar ke? Ada tak cerita bab tu? Tapi kebanyakannya cerita mesti sungai. Mengalir dalam Quran jatuh atas hal-hal, mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kenapa sungai? Tenang je jugalah. Tapi antara hikmahnya, sungai itu menunjukkan mewah. Contohnya, kita minum air dalam syurga bukan pakai cawan dah, pakai sungai. Tak nampak kaya gila tu. Mana satu kerajaan orang paling kaya dalam dunia minum air pakai sungai? Contoh satu. Bill Gates pakai cawan lagi. Donald Trump pakai cawan lagi. Perdana Menteri Malaysia pakai cawan. Dalam syurga tak pakai cawan dah, minum dengan sungai terus. Mandi dalam tu terus, maknanya berlambak-lambak air kita ada. Dan kalau sungai pun dah mewah sangat, bab minum pun dah mewah, tak ceritalah bab lain. Tu maknanya Allah nak tunjuk, kalau benda setakat bab minum pun aku dah tunjukkan kemewahannya, bukan pakai cawan dah aku bagi hak sungai terus. Kalau bab minum pun dah mewah, bab lain tak cakap lah. Lebih daripada tu lagi lah. Maksudnya itu. Sama juga dengan perempuan yang membenarkan suaminya menikah satu lagi, diberi payung emas. Okey, diberi payung emas ni bukan hadis. Ini kata-kata ulama sahaja. Bukan hadis. Kata-kata ulama sahaja. Kenapa diibaratkan, dikiaskan dengan payung emas? Dah apa nak payung? Ada hujan dalam syurga. Ibarat yang ulama buat contoh tu, payung ni tak ada guna sangat pun, melainkan kalau hujan baru guna. Tengok payung kita mana, campak luar je payung. Maknanya barang-barang lekeh je. Tapi walaupun dia barang lekeh, emas. Kalau barang lekeh pun emas, barang power lagi. Maksudnya macam itulah. Maknanya sangat hebat dia akan dapat. Kalau payung pun dah emas, lain tak payah cakap lah. Maknanya ulama tu nak gambarkan benda yang sikit pun hebat dah, benda yang power lagi hebat lah yang kamu akan dapat bila kamu sanggup berkorban untuk agama. Tu maksud dia. Jadi kita berhenti setakat tu. Kita akan sambung. Tiba adalah sungainya daripada Laban tu. Berhenti situ. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.